Selamat sejahtera kepada semua yang sedang menonton sesi Sembang Sembai SMB yang bersiaran secara langsung di Facebook Sembang Sembai SMB sempena berlangsungnya program Ramah Mesra SMB di Kuantan City Mall Kuantan Pahang ketika ini. Dalam sesi kali ini kita akan berbincang mengenai tahun 2023. Yang mana rata-rata ahli ekonomi akan meramalkan akan menjadi satu tahun yang sukar ya pada tahun hadapan. Kebanyakan pakar ekonomi percaya bahawa kemelesetan ekonomi diramalkan akan berlaku pada tahun hadapan. Malahan Bank Dunia dan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF juga memberi amaran kemungkinan berlakunya kemelesetan ekonomi tahun hadapan. Ya, dengan tekanan inflasi yang semakin hari semakin tinggi dan meningkat secara mendadak, pertumbuhan ekonomi yang perlahan dan juga pengetatan dasar monetary agresif yang diambil oleh hampir kesemua bank pusat di seluruh dunia menyebabkan kemungkinannya berlaku kemelesetan ekonomi berlaku pada 2023 tidak dapat dielakkan. IMF juga menjangkakan ekonomi global akan berkembang perlahan pada kadar 2.7% pada tahun 2023. Menurut laporan dikeluarkan IMF itu, unjuran pertumbuhan ekonomi bagi Eropah hanya 0.5% manakala 1.0% bagi Amerika Syarikat. Asia Tenggara pula diramalkan merekodkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia dengan kadar 4.9%, manakala China 4.4% dan Timur Tengah Asia Tengah dijangka mencatat 3.6%. IMF sememangnya tidak menolak kemungkinan kemelesetan ekonomi global akan berlaku pada tahun hadapan 2023 berikutan wujud risiko yang tinggi. Ya, apabila membaca angka-angka berkaitan unjuran pertumbuhan ekonomi yang rendah ini, memang kita sebenarnya berasa amat bimbang bagaimana untuk berdepan pada tahun hadapan. Malahan adalah dijangka kumpulan pendapatan rendah yang membabitkan 50% isi rumah merupakan golongan rentetan yang paling terkesan sekiranya berlaku dengan kemelesetan ekonomi. Jadi dalam segmen sepanjang 1 jam ini kami akan cuba bertanya kepada Encik Samsudin bagaimana agaknya kita boleh menangani kewangan kita tahun hadapan sekiranya benar-benar berlaku kemelesetan ekonomi. Bersedia ataupun tidak, kita sepatutnya tahu bahawa bencana kewangan ini boleh berlaku pada bila-bila masa. Okey, baiklah. Tanpa bermasa, saya akan tujukan soalan pertama kepada Cik Samsudin. Topik ini sangat menarik dan orang kata sangat berat juga. Soalan pertama saya kepada Cik Samsudin, walaupun saya membaca ujuran pertumbuhan ekonomi yang rendah serta ramalan pakar ekonomi yang menjangkakan kemelesetan ekonomi akan berlaku. Pada pendapat Encik Samsudin, adakah benar tahun 2023 akan menjadi tahun yang sukar? Boleh Cik tolong jelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, ajarilah aku perkara yang aku masih jahil dan berilah aku ingat semula perkara yang aku sudah lupa. Ya Allah ya Tuhanku, tolong pemudahkan semua urusan kerjaku. Tolong rombak mana-mana simpul pada lidahku supaya orang lain dapat memahami kata-kataku. Bakal-bakal ahli syurga yang dirahmati Allah, jutawan-jutawan, hartawan dan semua sepupu yang dirahmati Allah lagi disayangi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam inspirasi. Kalau ditanya sama ada tahun depan akan menjadi tahun yang sukar, kita tengok dalam hidup kita pun dah berapa kali kegawatan ekonomi yang dah berlaku. Dan mungkin kita dah tak ingat, atau mungkin di antara kita yang baru bekerja yang belum merasa walaupun sekali. Tapi kalau kita ulang balik, kita boleh lihat pada tahun maaf sebentar. Okay. Yep. Betul. Betul, tapi saya tak betul. pernah lagi hadapi kemelesetan ekonomi ni. Ya, betul. Buat sekarang saya dah berapa Tapi saya baru berumur 20-an, tapi saya belum
ada pengalaman Betul, mengalami Mai. kegawatan ekonomi ke apa. Mungkin masa kecil dulu tapi tak ingat lagi lah. Masa tu mungkin tak tahu lagi, nak kira duit pun tak kenal lagi. Tapi sekarang ni kita memang rasa gawat lah. Mungkin tahun Betul. depan tahun yang lebih tough untuk kita semua. Betul tak Encik Syamsuddin? Betul. Yang contoh kita yang baru yang 20 lebih tak merasa lah ya. Tapi walau bagaimanapun kita boleh merujuk kepada orang yang dah 50-60 tahun untuk kita dapat kenal pasti sedikit apa yang maksudnya gawat, terkesan dia macam mana dari segi ekonomi. Contohnya cuba cari orang yang dah bekerja pada tahun 1987. Nanti dia akan cerita yang dia kena buang kerja, rumah kena lelo, kereta kena tarik, bercerai dan sebagainya. Dan boleh tanya pula yang 1997. Ya. Dan kita juga kena tanya orang yang melalui pada tahun PKP. Ya. Jangan tengok sekeliling kita mungkin masa masa PKP kita tak terkesan sebab tak kena buang kerja, masih ada gaji. So bila sebut tahun 2023, dia sebenarnya benda yang tak pernah berlaku dia boleh berlaku. Macam COVID lah. Tak pernah betul. berlaku, right? Betul, tak pernah berlaku. Kalau kira macam dalam sepanjang ayah kita hidup dengan kita hidup tak pernah berlaku lah. Betul. Okay. So apabila dia pernah berlaku, kita nak tengok kesan dia dulu, ya, kesan dia. Kesan yang dah berlaku sebelum ni macam saya kata rumah kena tarik dan sebagainya sebab tidak ada saving. Dia macam orang kata sediakan payung sebelum hujan. Hujan memang akan berlaku, right? Cuma payung tu ada ke tak? Dia isu apabila berlaku, contoh kalau kita sebut tahun 2023, ramalan dah banyak, jangkaan pun dah banyak. Kalau kita tengok tahun 2023 tak sampai 3 bulan, tak sampai 90 hari dah. Ya, nak masuk tahun 2023. Kalau tu ramalan tahun 2023, dia not necessary untuk berlaku Januari. Mungkin Disember sebelum tu dia dah berlaku dah. Ya, dan kita tengok apabila dah ramalan dunia yang mengatakan tahun 2023 akan jadi sukar, apabila ada ramalan macam ramalan banjir apa semua, kita buat persiapan. Biarlah kita buat persiapan, tak not necessary dia akan banjir, right? Tapi apabila kita buat persiapan, kalau berlaku banjir kita tak berapa terkesan, ya. Betul. Jadi dalam kes macam saya kata tadi, ramai orang tidak mempunyai dana paling kurang 6 bulan, ya. 6 bulan pertamanya kalau dibuang kerja atau dipotong gaji. Apabila ke melesetan, contoh tempat kita kerja tu kadang-kadang dia pun tak dapat projek, right? Klien tak banyak, sale drop. Bila drop semua akan drop. Gaji mungkin drop, allowance tu ataupun setengahnya gaji kekal tapi OT dah tak ada. Sedangkan OT itulah yang mungkin cover ansuran kereta kita, ya. Sebab apabila kita tidak ada break, masuk jadi daripada gaji kita tak ada break, kita terpaksa bergantung OT lah yang tu yang ni. Saya banyak jumpa yang masa ekonomi boom, dia boleh duduk rumah yang lebih selesa walaupun jual benda-benda yang kita nampak benda yang remeh. Tapi bila berlaku kegawatan ekonomi, rumah kena lelong. Memang kena lelong. Saya tengok sendiri tu. Ya, daripada tak kena lelong. Sebab apabila dia senang, contoh sekarang masih berduit, dia tak ada break, dia tak ada tukar, tak ada nak ambil precaution. Sebab kalau berjadinya tahun depan dengan kita tengok OPR naik, right, inflasi naik. Maksudnya kalau kita tak buat, kalau tahun depan jadi kemesetan, dia kemesetan ni salah satu bukan saja gaji kita mungkin terjejas. Kalau gaji tak terjejas, barang kos hari hidup akan naik mendadak, ya. Apabila naik mendadak ni banyak kesan berlaku pada kita. Jadi sebelum macam orang kata sediakan payung sebelum hujan, sebelum kedatangan kesukaran itu kita dah sediakan beberapa backup lah. Contoh kalau macam ASB ni, bagi saya lah, kalau kita rasa gaji mungkin kita kerja tempat yang kukuh, kita boleh buat salah satunya ambil pembiayaan ASB. Kalau kita rasa gaji kerja saya, jawatan saya 2023 masih ada, kemungkinan besar ada. Cuma nak promote ke nak apa naik gaji mungkin susah. So langkah sediakan payung tu kita boleh buat salah satunya pembiayaan ASB. Ya, pembiayaan ASB. Kalau kita rasa tahun depan ada kalau let's say memang sukar, kita mungkin berkemungkinan kena buang kerja sebagainya, kita kena dah start mula menabung sekarang. Dan menabung dia tidak boleh kurang daripada 30%. Mana daripada senarai pembelanjaan kita, senaraikan di atas kertas, dan kertas kita tu senaraikan
Dan cuba compare dengan gaji kita. Untuk makluman tuan-tuan, kalau tahun depan tak berlaku kegawatan pun, bagi saya dia tetap sukar sebab ramai rakyat Malaysia berbelanja lebih pada gaji. Macam mana dia boleh belanja lebih pada gaji? Kerana gunakan kad kredit, pembiayaan peribadi. Jadi tiga-tiga ni kalau boleh hapuskan hutang ini sebelum tahun 2023. Kalau kita tak hapuskan hutang kad kredit, dia akan naik 4 kali ganda. 4 tahun, contohnya hutang kita RM5,000 je. 4 tahun dia akan jadi RM10,000. RM10,000. Lepas tu 20. Dan ada seorang yang baru bekerja dulu, hutang kad kredit dia sekitar RM6,000 tak salah saya. Lepas 2 minggu lebih kurang nak bersara, dia dapat surat daripada bank kena bayar RM100,000 lebih. Bukan investment, tu hutang. Daripada RM6,000. Sebab masa hujan ni kan kita suka pindah rumah lah kan tak. So dia tak notify ke bank, dia tak guna dah lepas tu kad kredit, tapi dia tak bayar. Zaman dulu mungkin bank susah sikit nak cari. Betul. Sebab dulu mana ada macam sitos apa semua ni. So dia buat tak tahu, tapi bila dapat habis duit gratuity dia. Digunakan untuk bayar tu. Oh, parah tu. Dulu memang tak sama macam sekarang. Dia memang tak boleh nak detect under secret ke apa ke segala hutang tu lah. Ya, betul. Bahaya tu, bahaya. Okey. Katakanlah Encik Syamsuddin, betul-betul berlakunya kemelesatan ekonomi pada tahun depan. Okey. Apa signal yang akan menunjukkan bahawa kemelesatan ekonomi tu bakal berlaku? Adakah ramai orang dibuang kerja? Adakah banyak syarikat akan tutup? Ataupun orang kata tu harga barang makin naik macam yang Encik Syamsuddin bagi tahu sebelum ni. So apa dia punya signal yang memang paling nampak bahawa okey, ini menandakan kemelesatan ekonomi akan bermula? Okey, soalan yang bagus. Kalau kita duduk kat sini, kita tak akan nampak kenaikan air sungai sebab kita duduk kat dalam dewan. Salah satunya untuk kenaikan tentang kalau banjir, kita akan tengok ikut ramalan cuaca. Kan ramalan cuaca akan sebut dan dia akan bagi tahu paras-paras air di beberapa tempat lah di Malaysia. Betul. Ya. Okey, kalau dari segi kesukaran yang akan berlaku pada tahun 2023, untuk kita lihat salah satunya kita kena ambil kira dan kena ambil tahu tentang inflasi rate. Kalau inflasi rate semakin naik, kadar dia semakin naik, itu dah simptom dia dah. Dia dah tunjuk dah, ya. Atau macam kita tengok gunung berapi kan, dia keluar asap dulu, right? Betul. Dia keluar dulu, bukan betul. terus on the dot. Okey, dia akan ada simptom. Penyakit pun sama. Itu orang cakap macam penyakit kencing manis lah. Nak tahu tanda-tanda kita ada penyakit kencing manis ni, masa kita berjalan, semut ikut kita kat belakang. Itu stage 1. Oh. Kalau stage 2 ni, kita nak pergi keluar, kita nak pergi toilet, semut dah tunggu awal-awal. Itu stage 2. Stage 3 kita kencing sekali dengan semut keluar. Itu joke, tapi sebenarnya adalah simptom dia. Jadi dari segi ekonomi sama. Antara awal kita boleh tengok inflasi, mana kita tengok harga barang. Contoh kita beli jagung di pasar malam, yang jagung kap dulu berapa ringgit, dah nampak naik. RM1 dulu. Sekarang dah RM3 rasanya. Lebih. RM3.50, yes. betul. Lebih dah. RM3.50, yes. Dulu RM3 betul. Betul naik mendadak, ya. Kita kena tengok itu salah satu. Dan pembuangan kerja itu staf yang diberhentikan kerja kena ambil tahu tentang tu. Dan kalau ada syarikat pindah ke luar negara, nak mengecilkan operasi downsizing tu pun ya. Dan sekarang pun kita dah tengok duit mata wang kita pun jatuh merudum. Itu sebenarnya tanda-tanda awal. Dia kemungkinan berlaku tahun depan ataupun kemungkinan Disember ni pun dah start dah. Sebab kalau tengok sekarang dengan kadar mata wang, syarikat-syarikat yang banyak mengeksport barang, mengimport akan banyak terkesan dengan kejatuhan duit tu. Ya, yang banyak negara pun adalah negara maju. Okeylah, negara yang kurang maju itu di antara kesan yang kita boleh tengok, dia dah ada bibit tu. Kena buang kerja, company semakin mengecil, kos sara hidup naik mendadak. Ya, naik mendadak. Dan kita boleh tengok rintihan-rintihan orang lah. Kalau macam dulu kita biasa tengok, kalau hari gaji tu, the next day dia tulis apa? Daripada bank ia datang kepada bank ia dikembalikan. Ya, itu pun kita dah tahu, tu dah habis duit lah. Sama tak dengan kesukaran ni, kita boleh lihat dah. Dah banyak gedung-gedung macam perniagaan tutup yang besar-besar. Itu salah satu
simptom. Dan kalau jualan kereta baru menurun, itu dah simptom-simptom yang kita dapat kenal pasti lebih awal. Jualan kereta pun termasuk? Ya. Oh, Dia maknanya kereta belum kan ada simptom. Saya tengok makin banyak order HRV pun sampai Sekarang banyak, tapi bila gawat biasanya dia akan drop. Dia akan drop. Okey, itu memang saya boleh kenal pastilah nanti tu. Okey. Baiklah Cik Syam, macam tadi Cik Syam kata untuk berlakunya sesuatu kemelesetan atau kegawatan ekonomi ni, dia dah ada simptom-simptom dia, dah ada tanda-tanda dia. Okey. Sebagai orang kata dekat line of financial education semua, mungkin Cik Syam selain daripada Cik Syam kata tadi, untuk sebagai backup kena ada 6 bulan gaji awal. Untuk orang kata kena simpan untuk 6 bulan gaji, takut berhenti kerja ke apa kan. Okey, selain daripada itu, apa lagi yang boleh saya ataupun semua penonton-penonton boleh prepare untuk menempuh benda ni? Okey, salah satunya kita tukar ambil simpanan kepada pelaburan. Ya, dia sebenarnya simpanan ni zaman dulu ya sesuai, sekarang dah tak sesuai dah perkataan simpanan. Dia kena melabur terus. Kalau duit kita tu simpan dalam bank sekadar untuk guna bulanan, sebulan je. Untuk everyday punya transaction tu sampai sebulan, bukan untuk 6 bulan. Sebab contoh sekarang kita ada macam SB, salah satu kelebihan dia masuk je bulan berapa pun, masuk bulan berapa ataupun kita buat keluar bila-bila, harga dia maintain. Dia bukan jadi berkurangan. Kalau kebanyakan pelaburan, kalau short term, kita akan yalah pening nak keluar, baru beli emas. Lepas tu kan dia ada spread. So dia sebenarnya tu salah satu. Jadi dah kita kena pelbagaikan kita punya pelaburan. Contoh kita ada emas, kita ada hartanah, kita ada ASB. Okey, contoh macam bulan sebelah ni, benda yang seronok untuk kita ASB. Sebab bulan 12 nak declare dah. Betul. So apa jadi tahun depan, at least Januari kita ada something. Sekurang-kurangnya. Orang yang tak ada SB, saya tak tahulah bulan sebelah nak happy apa. Sebab emas sekarang ni up and down. 2 hari lepas turun, hari ni kot. Pagi tadi saya tengok, pukul 1 pagi tengok, naik. Naik mendadak. Tapi naik mendadak, lepas tu tengok esok lusa mungkin turun. Dia tak stabil. Buat masa ni. Jadi kena ada semua jenis ya. Macam hartanah, kalau kita nak untuk sekadar kutip sewa boleh. Tapi kalau kita nak jual, ni bukan masa yang terbaik. Okey. Betul, emas sebelum saya rasa masa sebelum raya hari tu naik mendadak. Sekarang pun harga dia ada turun sikit lah. Dia tak tentu. Tapi untuk ASB ni, kalau kita masuk, kita punya kiraan dividen berdasarkan apa, Riz? Baki terendah setiap bulan. Betul. So katakanlah dividen bulan 12, masukkan duit pada bulan 6, dia akan dapat dividen untuk 5 bulan. Dari bulan 7 sampai bulan 12 sebab dia kira baki terendah setiap bulan. Itu bagus ni kalau kita simpan di ASB. Okey, berdasarkan penjelasan Encik Syamsuddin tadi, ini bermakna kita kenalah mula mengubah gaya hidup kita. Kita tak bolehlah nak berbelanja berlebihan. Kita kena mulalah melabur, kita mulalah berjimat cermat dan sebagainya. Tapi kan, Cik Syamsuddin, apa pula perkara berkaitan kewangan yang tak patut saya lakukan ketika ini sebagai persediaan menghadapi kemelesetan ekonomi tahun hadapan? Okey, soalan yang bagus. Persediaan apa yang kita perlu buat, right? Okey, sebelum tu mungkin saya nak masuk sikit sebab ada banyak TikTok, minta maaf, TikTok ni bagus. Pasal kewangan bagus, cuma kita kena tapis lah ya, sebab ada banyak, minta maaf, ada banyak yang telur separuh masak. Kalau telur separuh masak yang pagi orang suka makan tak apa. Dalam kewangan ni apabila maklumat-maklumat yang disebarkan dalam konteks telur separuh masak, dia akan jadi berisiko pada kita ya. Persediaan salah satunya berhati-hati dengan maklumat yang kita dapat. Contoh ada TikTok yang buat comparison ya. ROI letak dalam ASB dengan emas. Ya. Dia tunjuk tahun 2001 hingga 2011 berapa banyak kenaikan harga emas dan dia buat compare dengan ASB. Untuk makluman tuan-tuan, orang yang dah lama menceburi emas
tak buat comparison macam tu. Ya, tak buat. Orang yang baru setahun jagung menyertai emas akan buat comparison macam tu. Sebab emas dia tidak boleh dikira melalui ROI. Tak boleh. Boleh kira lepas je. Ya, macam ASB setiap tahun setakat ni memang insya-Allah ada dividen. Setakat ni lah ya. Daripada 1978 lebih kurang, right? Betul, alhamdulillah. Sampai bulan Betul. Disember Tak pernah fail lagi bagi dividen. tak pernah fail, alhamdulillah, yes. Emas ni dia ada tahun dia naik, ada tahun dia menata 4, 5, 6 tahun. So dia tak boleh di-compare Apple dengan Apple lain-lain. Betul. Dia tak, jangan Apple dengan pear tak boleh. Sebab ramai saya jumpa yang buat keluar ASB masuk emas. Lepas tu dah emas tak okey, tuan macam mana ni? Kenapa awak pergi keluar? Tak, ni ada TikTok sebut ni ya. Dia sebut ROI. No ya. Itu yang telur separuh masak, jangan tuan-tuan. Emas game dia lain. Emas bagus. Game dia lain. Ya. ASB game dia lain. Macam saya kata, macam Tuhan buat buah-buahan lah. Kenapa dah ada durian musaking, adalah duri apa? Duri hitam lah. Duri hitam, betul. Blackthorn. Yes, Blackthorn. terlalu banyak jenis. Dalam durian pun banyak dah, ya. Sama unit trust. Unit trust yang kita tengok kat luar ada. ASB pun more or less sama. Tapi apa beza? ASB modal dia tak berkurang. Betul. Dia tak berkurang. Kalau yang lain beli hari ni, esok boleh. Mungkin boleh turun lah. Nilai boleh tu. turun. Mana modal kita boleh berkurangan. Ataupun hangus lah. Partly Betul. ataupun majority je. Ya? Okey. So persediaan yang kita perlu buat macam tadi saya kata, kita kena tengok apa-apa pelaburan yang ada. Kalau yang pelaburan lah. Dan kalau kita nak, sebab tahun depan uncertainty, yang benda yang tak banyak kita tahu, yang disebut akan berlaku kesukaran. Tapi sukar tu macam mana tak tahu lagi sebab kita tak lalui. Macam PKP, kita jangka nak kena duduk dalam rumah berkurung. Tak Tak jangka. masuk penjara pun dah jadi penjara dah. Betul. Ya? Walaupun tak ada buat kriminal punya kes. So jadi persediaan yang pertama, kita akan cari pelaburan yang mana yang dipanggil, saya panggil strategi laut mati. Laut mati ni tak ada ikan jerung. Kalau tuan-tuan dah sampai ke laut mati, ikan jerung tak ada. Tuan-tuan baris yang tu dia tak tenggelam. Kalau yang pantai kita ni memang tenggelam lah. Tenggelam, betul. Dan ikan jerung, ikan apa pun ada tentu ya. Jadi ASB ni saya kategorikan sebagai strategi laut mati. Tuan tidur ke, insya-Allah dia bekerja untuk kita. Ya. Bekerja untuk kita. Okey. Kalau kita tahu tahun depan sukar, kita kena banyak masuk pelaburan yang bertaraf laut mati, bukan laut bergelora. Ya, laut mati ni baring buat bodoh pun, yes. Kalau yang laut bergelora, kita tak boleh bodoh. Kena cerdik. Ya, kalau kita tak cerdik, kita akan diperbodohkan oleh orang lain lah, macam suruh masuk pelaburan. Bagi saya, kalau tuan-tuan nak tambah pelaburan lain, portfolio boleh. Cuma yang whatever yang kat SB, kekalkan. Yang tu dipanggil apa? Don't put all egg in one basket. Kita pelbagaikan di tempat-tempat yang berbeza. Dan kalau kita nak masuk macam emas, dia ada game dia. Ya, ada game. Tuan-tuan kena study betul-betul supaya tak kena game orang lain lah. Ya, kena jaga. Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau yang untuk persiapan tahun depan, saya lebih pada cari yang kalau kita risau sangat, tak stabil, kita fokus pada yang laut mati saja, itu macam ASB. Kalau kita stabil dah, kita boleh maintain ASB pada masa sama, tambah yang lain. Sebab kalau bergelora ni, yalah bergelora banyak benda. Macam emas, kita tak boleh. Selama ni dia naik, contoh yang terdekat ni naik, ni sekarang ni mendata ni, siapa yang masuk dah, emas banyak dah maki hamun orang yang ajak dia masuk sebab dia orang keluar ASB. Ada yang keluar tuan-tuan, bulan 10 keluar, tuan-tuan keluar bulan 12 nak bagi dividen dah. Ya, itu sebab berhati-hati dengan maklumat yang tuan-tuan dapat. Dan macam ASB ni dia panggil compounded dividend. Ya, compounded dividend ni dia sebenarnya untuk jadi kaya cepat memang compounded dividend ya. Compounded dividend ni dia adalah hartanah, dia ada dalam ASB. Cuma menariknya macam ASB dengan hartanah ni, kita boleh guna duit orang lain ya. Maksudnya kalau nak simpan sendiri duit kita, yelah betul. Saya ni baru nak menyimpan. Simpan 1,200 3 bulan baru ada 3,600.
Tapi kalau dengan ASB, kita boleh dengan bayar 1,200 kita dah ada 200,000 dalam akaun. Betul. Ya, 200,000 ringgit tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan memperhalusi tentang takaful, mostly pembiayaan ASB macam kat belakang boleh rujuk, dia ada takaful. If anything happen to you, contohlah kita bertiga, right? Nauzubillah min zalik lah. Minta jauh. Contoh minta jauh tapi contoh. Contoh Cik Puan ambil pembiayaan. Ambil pembiayaan, buat hutang dua-dua ni. Muka nampak muka baik, muka hutang. Yang ni cash. Cik 1,200. Tak kaya pun masing-masing ada 1,200. Daripada gaji boleh potong 1,200. Saya simpan sendiri. Tak nak berhutang. Simpan 1,200 sebulan. Cik Puan dengan tuan ni ambil yang belakang. Seorang ambil Maybank, seorang lagi ambil Semi Bank atau RHB Bank. Contohlah kami tiga ni meninggal. Lepas 3 bulan masuk. Ya, meninggal tu pun lumpuh. Ya, lumpuh. Cuba cek ke belakang. Dia cover kematian dengan TBD, right? Betul. Kalau kami lumpuh 3 orang, dalam akaun saya ada 3,600. Cukup tak nak cover saya punya? Nak kerja tak boleh dah. Akaun tuan akan jadi 200,000 dalam akaun. Duit dia dah. Yang ni 200,000. Ya, takaful cover semuanya. sebab Walaupun baru start bayar. Betul. Itu sebab kita kena faham semua knowledge tentang takaful. Macam kita beli kereta. Apabila ada insurans, takaful, whatever lah. Dos ambil insurans, dos ambil takaful, right? Kita bawa kereta, kalau langgar kereta orang tak apa. Saya ada kan, kita punya takaful masih valid, masih belum expire. Itu kegunaan dia. Jadi ASB ni, dia ada backup untuk tu, ketenangan. Sama juga kita beli rumah, dia ada MRTT atau MRTA. Dalam ASB Financing pun dia ada. Dia sebenarnya, dengan kita buat pembiayaan ni, kita boleh menyediakan backup yang besar. Kalau kita meninggal pun. Ya, contoh accident. Contoh lepas dah ambil 2 bulan accident. Dah dalam akaun anak kita akan dapat 200,000. Betul Cik Samsudin. Itu memang situasi yang benar sebab kita pernah handle customer-customer yang memang betul-betul baru ambil ASB Financing, baru 2 bulan bayar, berlaku kecelakaan, kematian. Tapi Alhamdulillah family dia tinggalkan sesuatu untuk family. Dia bukan menyimpan saja, tapi dia turut menyediakan sesuatu jika berlaku sesuatu pada dia. Dia secara asas macam ni lah. Lahir daripada keluarga miskin itu takdir. Memilih untuk meninggalkan keluarga kita dalam keadaan miskin atau kaya, pilihan. Betul tu. Daripada saya pagi kita setuju. pilihan, insyaAllah. Betul. Okey, baiklah Cik Syamsuddin. Kita ada satu soalan daripada pengunjung kita. Okey, soalan daripada Puan Nur Hayati. Okey, soalannya berbunyi, dengan keadaan sekarang ni, perlukah kita pelbagaikan pelaburan? Dan pelaburan apakah yang paling bagus? Dan adakah emas? Tadi Cik Samsudin dah terangkan pasal emas tadi. Mungkin Cik Samsudin boleh bagi selain daripada SB, kat mana lagi dia nak pelbagaikan pelaburan ni? Okey, dia sebenarnya berapa banyak pelaburan kita patut ada adalah bergantung ilmu yang kita ada. Ya. Kalau ilmu kita sikit sangat, kalau yang tak nak guna otak, ASB je. Tak nak pening. Tak nak Laut guna mati. otak. Tapi kan nak guna otak ni, SB pun boleh. Nak campur emas boleh, hartanah boleh, saham boleh. Ya, itu boleh. Cuma saham, kalau tuan-tuan beli saham, standby lah jantung kita. Time dia naik, sujud syukur tiap-tiap hari. Time dia drop, taubat nasuha, tak nak buka dia punya apps tu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, masing-masing ada game dia. Tapi cumanya kalau nak buat hartanah, kita kena tengok game kita. Sebab di luar sana terlalu banyak orang-orang yang nak kenakan kita. Nak kenakan game dia ke atas kita, ya. Jadi kalau macam nak pelbagaikan ASB boleh. ASB kelebihan dia, okey, macam ASB pun ada 2-3 game yang kita boleh buat, ya. Yang pertama, dia ada ASB 1 dengan ASB 2. ASB 2 declare dividend end of March. ASB 1 declare dividend, tak silap saya end of December lah, boleh buat keluar. So kalau tuan pandai, contoh okey, saya nak pakai duit bulan 5. Sekarang ada duit 100,000, nak letak kat mana? Kalau saya tak dalam ASB. Orang tanya nak letak dalam emas, no. Kalau nak pakai bulan 5, letak di ASB 2. Kalau Betul. nak pakai duit sekarang, nak ambil ASB ke emas, keluarkan emas. Itu sebab emas pun kena ada. Macam saya, kalau saya nak pakai duit sekarang ni, nak keluar, saya rela pergi letak kat Aranus sekejap emas saya. Sebab kalau pergi keluar ASB nak bagi dividen insyaAllah bulan depan, rugilah.
Betul. Tapi itu sebab kena letak semua. Jadi masing-masing ada kelebihan beza. Dan saya dah cuba buat dan ajar orang, even mas boleh beli hartanah, boleh beli hartanah cepat. ASB pun saya dah buat boleh beli hartanah cepat, boleh beli kereta cash. Ya, hartanah lah. Saham, tu lah saham dia ada up Dah ada turun naiknya lah saham ni. Dia macam ni, nak faham saham simple je. The moment kita untung, orang lain rugi. The moment orang lain untung, kita yang rugi. Dia tak ada semua orang boleh untung serentak. ASB semua orang boleh untung serentak. Ya, ASB saya dapat dividen, Cik Puan pun dapat, right? Cuma banyak sikit bergantung pada duit kita. Kalau saham Bursa Malaysia, okey, dia simple je. Kalau macam Remizer, minta maaf ya. Remizer dia untung bila? Remizer masa dia jual kat kita, dia dah untung. Ya, kita beli saham, Remizer dah untung. Kita jual untung, bukan, tapi tengok atas Remizer lah. Tapi biasanya Remizer dapat 2 kali lah, kebanyakan. Tapi cek lah, takut ada Remizer ambil sekali je masa beli ya. Masa kita jual, kita rugi, dia tetap dapat komisen. Kita jual mahal, dia tetap dapat komisen. Tapi kita belum tentu lagi. Ya, jadi kalau masuk Bursa Malaysia, dia akan ada untung, dia akan ada rugi. Dia akan ada, saya rasa saya tak jumpa lagi yang tak rugi lah. Ya, yang tu yang dipanggil cut loss. Kalau kita belajar main saham, orang tak ajar cut loss, itu makna kita dah kena game. Ya, dalam ASB tak ada masalah tuan. Cuma ASB ni kesilapan yang besar orang buat, yang orang tak nampak manfaat dia orang pergi guna dividen tu. Itu kesilapan dia. Apabila ambil ASB financing guna dividen, membazir je kita buat. Rolling balik, ramai yang rolling balik, jadi bayar membazir, pembiayaan. memang tak untung, tak nampak untung. Memang kita nampak ASB itu sebagai tak bagus. Dia tak compounding kat situ. Dia ASB kelebihannya compound. Tapi ada gaji tetap. Saya cadang buat ASB financing, bayar bulan-bulan dan jangan tengok. Tak payah tengok dividen, tak payah tengok. Tengok hanya bila masa nak beli kereta cash, masa nak beli hartanah ataupun nak buat down payment rumah. Kalau nak buat down payment rumah 5 tahun lagi, 5 tahun tu baru tengok. Itu memang perlukan disiplin yang tinggi, Cik Samsudin. Betul. Dia salah satunya memang susah. Tapi tak apa. Kalau kita ada banyak, saya sebut ni peribadi saya lah. Kalau saya nak beli hartanah, saya akan tengok mana game saya boleh guna. Okey, kalau bulan sebelah, saya cuba supaya takkan guna yang contoh ASB. Sebab dividen tak bagi right. Saya akan guna yang lain. Itu sebab kalau kita ada banyak pelaburan, letak-letak macam ASB yang modal tak akan berkurang. Emas modal boleh berkurang. Saham bukan boleh berkurang. Kebanyakan masa memang boleh berkurang lebih cepat lah. Hartanah ada game dia. Contoh hartanah tuan nak beli, ialah sebab satu nak kena buat pembiayaan bank. Nak ambil, okey, satu lagi saya nak tambah. Kalau tuan-tuan nak beli rumah, ni pun telur separuh masak. Ya. Nak beli, dia kata jangan buat ASB, nanti kita nak beli rumah, bank tak lulus. Betul. Ni saya sebut peribadi pengalaman saya. Saya nak beli sebuah rumah banyak tahun lepas lah. Di sebuah bank terkemuka di Malaysia. Dia kata, Encik Samsudin, kalau Encik Samsudin nak loan ni lulus, surat dah ada ni, first floor. Manager tengah pegang dah offer letter untuk saya beli rumah. Tapi syaratnya kena batalkan ASB financing saya. Dua, saya ada ASB 2, ASB 1. Dia kata kena batalkan. Kalau batal terus saya ambil tu. Manager saya dah pegang dah surat offer letter dah. Tunggu sign je. Saya bercakap dia lebih kurang 20 minit. Dia pergi datang, dia buat keluar surat, sign. Saya tak batal pun. Tak, dia sebenarnya tu yang saya kata cerdik dengan kurang cerdik. Apabila kita cerdik, no issue at all. Ya? Saya sebut kat dia apa senang. Cik Puan Farah nama dia. Cik Puan Farah, saya ni dengan SB, saya tak dapat duit yang 200,000, berapa ratus ribu. Tak dapat duit, dia tak bagi pun. Kalau bagi nak enjoy juga. Saya pergi sign je. Saya tak tengok pun duit tu masuk ke. Tak ada. Kenapa saya nak pergi batalkan? Kalau saya ambil personal loan, betul. Sebab saya ambil duit daripada bank, saya pergi enjoy ke whatever. Sekarang SB saya tak nampak pun duit dia letak kat atas saya. Ni duit yang you buat apa. Tak ada. Just documentation je. Lulus. Orang kata tak ada kad kredit, tak boleh beli rumah. Itu semua mitos-mitos tuan-tuan. Kalau kita percaya memang dia akan jadi.
Saya ada kawan saya beli rumah, tak pernah ada satu pun hutang dengan bank. Lulus. Dia tengok sejauh mana cerdik kita tu je. Bukan cerdik menipu tak nak. Hujah kita tu bila kita sebut clear tak ada, tak no issue. Dan Penting kalau berilmu tu. kecuali kalau bagi yang nak ambil ASB financing, kalau gaji tuan ciput betul-betul ciput. Beli rumah 2 tahun ni, tahun depan baru ambil ASB financing. Ataupun nak beli rumah 5 tahun, ambil ASB financing sekarang. Jangan ambil the same year kalau nyawa-nyawa ikan. Kalau tak ada nyawa ikan tak ada isu. Ya, tak ada itu TikTok minta maaf yang telur separuh masak. Telur separuh masak. Okey, berbalik kepada isu kemelesetan ekonomi tadi. Katakanlah saya ni memang tak ada wang, tak ada duit nak berdepan dengan kemelesetan ekonomi. Memang saya duit zero, dalam akaun simpanan zero. So, macam mana saya nak bersedia jika memang tak ada duit tahun hadapan? Katakan tahun hadapan tu ekonomi down, saya memang zero simpanan. Macam mana saya nak bersedia, Dr. Syamsuddin? Okay, yang pertama kalau tanya saya nampak duit semua tu jam tu duit tu. Tidak lah kita begitu. ni kadang-kadang dia lah betul. Kita kadang-kadang nampak diri kita tak berduit, right? Tapi yang kita lalui setiap hari tu banyak duit tu. Tak dimakan kat mana tak tengok tu. Tak, kita kena tengok ni. Kita rasa kita tak berduit, right? Betul, right? Ni tak apalah, beli-beli benda yang penting. Jam tu bagus, jam talian hayat. Untuk jaga nyawa. Okey. Kita biasa akan rasa diri kita tak berduit, ya. Dia macam ni lah tuan-tuan. Kalau tuan jumpa doktor, tuan pergi duduk, dia tak tahu. Dia tanya apa, sakit kepala. Sakit kepala tu datang bila? Berapa lama? Tak? Muntah ke berapa kali? Kan dia tanya, cerik-berik berapa kali dia hari ni. Semua tu untuk dia nak tahu penyakit kita dan mengenal pasti ubat yang terbaik. Macam saya kata, saya ada tulis for a few days ago dalam Facebook saya. Di Malaysia ni, saya tengok orang yang tak ada duit adalah orang yang dilahirkan OKU. Bukan semua, OKU. OKU. Yang mempunyai terlampau halangan. Tapi bukan semua OKU. Yang kedua, yang menanggung isteri yang sakit, lumpuh. Ataupun dia yang lumpuh. Ataupun dia mempunyai anak yang ada penyakit ataupun lumpuh. Yang ni orang yang tidak berduit. Lain pada itu, bukan tak ada duit, menyalahgunakan duit. Ya? Sebab banyak benda kita buat yang tak perlu pun. Contoh saya ambil raya. Duit raya orang nak bagi. Tak ada duit tapi nak bagi duit raya. Saya baca buku Chinese Dilemma ditulis oleh seorang Cina. Dia kata orang Melayu dan India meniru orang Cina bagi duit raya. Sebab saya pun mulai selepas merdeka, saya pergi tanya orang Melayu, ada lagi hidup lagi. Yang saya tanya tu. Yang maksudnya dah 80 lebih dah umur dia. Saya tanya dulu masa dia 60 lebih. Saya tanya gaya dulu macam mana? Dia kata pergi kan. Lepas tu saya tanya duit raya? Duit raya lepas merdeka baru ada. Memang betul tu. Ya, kita sekarang ni kita banyak ambil benda-benda yang tak perlu. Macam baju raya. Tuan-tuan tengok hadis Nabi, pakaian terbaik. Buka almari kita, tengok yang mana terbaik, itulah yang kita pakai raya. Bukan tengok di shopping. Itulah duit tak ada. Lepas tu kuih raya. Ada tak hadis berapa? Sesungguhnya sesiapa ada kuih almond London di rumah, maka berbahagialah sampai ke jannah. Ada? Tak ada. Tapi sebab apa nak ada tu? Nanti apa orang kata? Ya, duit sebenarnya kita ada. Cuma kita takut. Ada orang yang jadi tak ada duit sebab dia takut nanti apa orang kata. Cuba buat benda gila. Boleh. Kalau yang lelaki ni, saya buat ni. Ni saya buat ni. Tapi saya jalan 100 meter belakang saya. Di Wangso Walk. Saya buat kajian, saya lipat seluar jeans saya setinggi ni. Sebelah saja. Saya lipat. Saya berjalan. Saya dah berjalan belakang dah. Saya buat lebih kurang sebulan lebih kurang lah. Sebulan lebih kurang. Tanya saya. Ya? Saya nak tengok. Habis tak duit aku? Mati tak? Nabi tak mengaku umat tak? Tak ada sebab kita takut nanti apa orang kata. Lepas tu saya buat macam mana? Saya pergi daripada KS ke Johor. Pakai selipar kahwin tau. Selipar kahwin? Tak putus pun lah. Selipar kahwin ni. Yelah kalau kahwin mesti jantina berbeza. Mana boleh jantina sama? Kalau macam ni bukan kahwin. Ambil ni satu, yang ni satu. Dah tadi saya tengok yang tempat radio tadi. Yang menguruskan kita tu. Pakai kasut lain. Memang design pun lain. Saya kagum je. Saya pakai macam tu.
Tak habis duit pun. The moment kita berani buat macam tu, lama-lama kita tak kisah dah apa orang kata, duit aku ikut akulah. Itu sebab saya kalau orang pakai kereta baru beli, tambah ambil kereta pembiayaan 9 tahun, saya akan pergi kat kereta dia. Ingat kalau orang datang rumah kita, dia baru beli kereta baru, dia ambil pembiayaan 9 tahun, wajib kena ziarah kereta dia. Dan sentuh kereta dia, tanya dia berapa tahun. Masa dia masuk rumah kita, cantik lawa kereta, berapa tahun ambil 9. Bila dia sebut 9, ingat masa dia nak balik, hantar kat kereta, tengok kereta dia, sentuh jari dia pada hujung tu, belakang sampai ke depan, cantiknya, wow, tarik sampai 9 harakat. Sebab 9 tahun dia nak mengana, nak membayarnya. Kena bagi pujian lah. Boleh. Dan pinggan. Ni was saya. Bang, belilah pinggan mahal sikit, tak agak pinggan biasa je. Saya pergi pinjam pinggan yang mahal. Saya suruh was saya buat mi goreng. Ikat. Saya ikat, tutup mata. Letak mi goreng dalam pinggan mahal dengan pinggan murah. Saya nak terai rasa. Rasa dia macam mana? Sama je. Tapi sebab apa nak beli? Nanti apa orang kata. Sebenarnya kita tak ada duit disebabkan takut nanti apa orang kata. Cuba tengok kita beli berapa banyak brush, labu ci, labu air, labu sayur. Salah seorang individu minta maaf, saya suka salah seorang chairman WNB. Tan Sri Zeti Akhtar. Kenal? Yang mak dia dulu yang pakai baju mak dia. Mak dia burung kebaya kedah, kan? dia selalu pakai baju Tan Sri burung Zeti kedah. Akhtar ni kita tengok satu lah. Yalah, setiap orang ada kelebihan dan kekurangan. Kalau nak sebut tu kena sebut Nabi je lah. Right? Cuba tengok Tan Sri Zeti Akhtar. Ada labu ci, labu air, labu sayur ada kat badan dia. Dia pakai baju kurung plain color je. Kita nampak, ya Allah, duit banyak-banyak tak? Because less is more. Bukan kita ada banyak untuk di show off. Tak ada. Nampak? Tengok Syed Mokhtar, dia pakai kereta apa? Habis dia alah rugilah, tak. Dia sebenarnya duit yang jadi tak cukup sebab kita takut nanti apa orang kata. Kalau tuan-tuan pergi rumah saya ni, tuan-tuan perasan pagar rumah saya satu tak ada lampu. Tak ada apa je, Syam? Tak ada lampu. Tak ada lampu. Lampu pagar kan? Aha. Ada satu saya tak. Kan dia dah pecah dah. Saya nak tukar-tukar pun. Biar je. Ada dua sebab. Satu sebab saya tak boleh cerita kat sini. Lepas tak ada online, saya cerita kat dua orang. Okey. Yang satu sebab lagi, yes. Saya nak biar saya relax je. Boleh? Duit kita, right? Memang, okey. Tuan, habis tak boleh ke nak pasal lampu? Boleh. Dan saya akan buat banyak benda yang orang tak buat. Macam roti jala. Kan roti jala warna apa? Kuning. Saya kahwin 18 tahun dah. Saya kata kat wife saya, jangan ada roti jala warna kuning dalam rumah saya. Dah tu nak warna apa? Hijau, biru, kuning, merah. Anak saya masa tu suka benteng hijau. Yang perempuan suka pink. Dua tu je. Sampai orang datang rumah zaman tu lah. Zaman ni dah orang dah buat, right? Zaman 18 Betul. tahun lepas mana ada kuning je. Saya kata jangan ikut orang. Penat hidup kita ikut orang. Jangan ikut orang, letih. Ikut orang satulah. Orang makan ikut mulut, kita makan ikut mulut lah. Lain tak payah ikut. Penat. Penat tuan-tuan. Itu sebab kalau hari ni tak. Kalau tuan tengok saya pagi tadi pun, saya akan pakai baju jenama saya sendiri. Berapa nak pakai jenama orang lain? Penat. Tak masuk neraka, right? Tak masuk neraka. Rumah saya sebut tu, rumah saya tidak ada kuih raya. Tanya was saya tu. Tanya mak mentua yang ada kat rumah saya sekarang. Tak ada. Saya beli kuih raya bulan Ramadan je. Untuk makan lepas berbuka. Sembang-sembang dengan family. Dan kuih tu mesti habis sebelum Syawal. Sebelum Syawal. Sebelum Syawal. Oh, Dah tu masa raya makan? Dah, raya kalau tak ada kuih raya masuk neraka ke? Tak. Dah. Itu sebab kita takut nanti apa orang kata. Ni saya nak cerita satu. Masa saya dijemput oleh seorang dating high profile dalam tentera. Memang high profile lah. Pertama tak boleh bergambar dengan dia. Tak profile. Tak boleh makan semeja dengan dia. Walaupun dia yang jemput saya bagi ceramah. Masa jalan nak keluar kan tepi-tepi dia kan isteri Adam. Dia kata, tuan tahu tudung saya berapa? Saya kata mungkin 300-400 kot. RM5 je tudung saya. Saya pun kata kenapa RM5? Saya baca kata-kata tuan dalam Facebook dulu. Orang yang merasa dirinya mahal, dia tidak memerlukan simbol-simbol kekayaan palsu untuk dilekatkan pada badannya. Tak nak pakai tak ada masalah. Pakailah. Cuma apabila dia berani buat macam tu, makna dia tak ada kisah. Tak dia nak beli-beli ya. Betul. Maksudnya kita nak beli handbag tu kerana kita suka. Bukan kerana kalau aku tak pakai handbag ni nanti apa orang kata. Nampak? Kita habis duit takut nanti apa orang kata.
Saya beli iPhone, tahu apa? Saya beli iPhone, saya masukkan drawer kat rumah. Anak saya kata, ayah, saya beli, lepas beli. Aha. Hari ni bawa tapi tak guna pun. Saya keluar guna telefon Samsung yang lama, iPhone 14 lah. Saya tak ada drawer. Ayah, kenapa? Ayah beli iPhone tak guna. Tak, kalau ada keperluan kita gunalah. Ayah beli tu sebab dah jadi hari tu tiba-tiba hang. So kena bawa dua, takut kita nak call kecemasan. Betul. Because of that je. Boleh? Jangan kita sampai, nanti orang yes. Perasan, kalau tanya, kita jangan jadi lapar diskaun. Dia penyakit je jadi tak ada duit, dia lapar diskaun. Lapar diskaun ni macam ni, kita nak pergi ke ATM. Contoh kan kedai, direct tang kedai. Kan mungkin kedai-kedai lain, lepas tu baru mebel depan. Betul. Kita berjalan lalu nampaklah kedai kasut. Ah. Tak, kalau wanita, tak cantik, tak cantik, tak cantik. Kalau wanita, tak cantik, tak cantik. Sampai hujung sebelum masuk tempat ini, cantik, cantik, cantik. Sebab apa? Diskaun 70%. Ini orang lapar diskaun. Lagi ada penyakit ni, lagi itulah duit dia tak cukup. Dia tak ada. Memang dia kata tak ada duit. Itu lapar diskaun. 11-11. 11-11 ni nak dekat dah. Betul. Diskaun, voucher. Ini soalan bagus. Orang lain 11-11, 10-10. Saya punya kan, saya tak ikut orang. Saya punya, saya akan masuk dalam online 13-13. 13-13. Ya. Kan saya kata jangan ikut orang. Hidup kita ni tuan, dunia ni terlalu kecil. Penat kalau kita hidup ikut orang. Dah, 13-13 bila? Tak ada bulan tu. So saya masuk bila saya ada keperluan nak beli barang. Itu pun saya buat lagi. Saya akan masuk, saya order letak dalam kad tu, add to cart, trolley. Beratus ada. Kadang-kadang tambah baru tak boleh, kena clear dulu. So lepas minggu baru saya buka balik. Ada keperluan baru saya beli. Saya tak. Ya? Bukan tuan-tuan, perangkat ada terlampau banyak di luar sana. Ya? Pinggan mangkuk yang mahal tidak dapat menentukan kesedapan air kopinya. Betul tak? Betul. So jangan habiskan duit. Kasut. Pagi-pagi saya terpaksa tunjuk ke orang. Saya pergi jogging pakai selipar Jepun. Ni, Cina. Ni atas luar yang saya pergi jogging. Dengan selipar, saya hantar anak saya sekolah, saya pusing. Tuan, jogging kenapa pakai luar jeans? Masuk neraka ke? Tak, hidup kita sampai kita nak jaga kesihatan terpaksa pergi beli kasut dulu. Why not? Hari ni tak ada jogging lah, terlupa nak bawa kasut sport. Why not? Jalan je lah, walk. Sebab kita takut nanti apa orang kata. Saya pakai jam dulu. Sama. Tapi sebelum ni saya pakai jam yang ni kan. Sebab bila pakai tu 2008, orang hadiah lah. Bukan wife. Orang hadiah. Saya banyak-banyak dapat daripada peserta. Harap-harap yang dah kaya tu belanjalah saya. Jangan belanja air. Bagi emas ke, bagi duit SP ke. So jam tu ialah 500, right? Apabila kita ceramah banyak dengan jadi keluar TV sikit-sikit, tengok kawan-kawan semua pakai jam. Wah, kita jam 450. Casio apa tak tahu. 2008 saya baru stok awal tahun ni baru saya tukar ni sebab ni jam nyawa. So pergilah tanya kedai tokek. Ni kalau saya ambil jam 3,000, 4,000, 5,000 ni, berapa jam saya ada sehari? Dia kata 24 jam juga. Apa beza dengan jam yang saya pakai ni? Saya ada 24 jam juga. Itu sebab ada kata-kata, ramai orang boleh membeli jam yang mahal, tapi hanya segelintir saja boleh menghargai masa. Dan kalau tuan-tuan tengok, macam SB saya sangat suka, dia start on time. On time. Tadi tengok, belum pukul 5 dah, Tuan Aziz dah WhatsApp, Tuan kat mana, saya kata belakang stage. Bukan, orang nak jadi kaya cepat, masa kena lebih berharga berbanding duit. Orang miskin ni dia, kalau kita nak kekal miskin, kita kena jadikan duit lagi berharga pada masa. Itu sebab kalau tuan tengok orang pergi umrah zaman dulu. Betul. Kalau pergi umrah, yalah orang kaya dia sanggup naik kapal terbang. Biar habis beribu. Janji sekejap je. I don't want to waste time. Orang yang kurang duit, tak apa kalau yang OKU tu, tak apa. Yang tu dimaafkan sebab kita ada kekurangan. Tapi Betul. orang macam kita tak boleh. Rela naik kapal laut 3 bulan, 7 bulan. Janji kosnya murah. Biar masa dibazir ke atas tu lama. Jadi sama tuan hidup kita. Tengok macam mana kita datang majlis, kita janji dengan kawan pukul 3, kita datang pukul berapa. Itu semua menjadi nilai untuk naikkan nilai harga diri kita. Hidup ni tuan, semayang, ikut agama. Cara tuan-tuan nak hidup keluarga, buat filem kita sendiri. Jangan duk ikut filem orang, penat. Kalau tuan-tuan rumah saya ada batu nisan kat pagar tu. Batu nisan saya dah ada dah. Orang tanya kenapa tak mati lagi. Kenapa saya nak ikut orang?
Boleh. Jadi sama dengan kewangan. Kita tak ada duit. Kalau kita kata kita tak ada duit sekarang, sebab kerana kita dah takut nanti apa orang kata. Boleh. Okey. Baiklah, Cik Syam dah orang kata dah memberi pencerahan. So lepas ni Mai, kita jangan ikut orang lah. Jangan ikut Ikut orang. kemampuan kita sendiri, ikut hati kita sendiri. Ya, Dan kepada terasa, babe, bahasa cik. betul, kepada pengunjung-pengunjung dan juga penonton-penonton di FB Live yang baru saja tengok, jangan risau, anda boleh tengok daripada awal lagi di Facebook Sembang-Sembang SMB sebab benda ni akan dipostkan di Facebook Sembang-Sembang SMB. Okeylah, Cik Syam. Kita ada satu lagi soalan. Tadi ada bertanya, kita dah cerita pasal orang yang tak ada duit. Macam mana pula orang yang ada duit? Adakah sekarang ni apabila nampaknya macam harga-harga saham dah jatuh, adakah sesuai untuk beli sekarang ataupun sebenarnya tak payah beli, takut benda tu tak naik? Boleh tak Cik Syam terangkan untuk pembeli-pembeli, pelabur-pelabur kita? Okey. Contoh duit kita nak letak dalam saham ni adalah duit yang kita tak nak guna 5 tahun. Kalau rasa 5 tahun kita tak nak guna, boleh letak dalam saham. Sebab kalau jatuh pun kita tak ada menggoyan. Ya, tapi kalau kita nak pakai duit tahun depan 2-3 tahun kita nak pakai, atau itulah satu-satunya duit kita ada, salah satu yang saya galakkan contoh emas Pak Lee boleh. ASB ya, hartanah. Saham not really, sikit boleh lah. Sebab dia mesti duit yang kita Lebihan tak? lebihan ataupun yang kita tak kisah kalau dia drop. Okey, maksudnya kalau hilang pun kita tak Kita kepala lah. Tak. Tapi kalau kita rasa ni duit tak boleh ni, kalau jatuh, jangan. Tu bukan maksudnya duit yang sesuai untuk kita letak. Dia macam ASB ni, saya suka macam ni. Kalau saya ada duit 100,000 lah. Saya, tuan-tuan tak apa. Saya akan saya akan masuk ASB tak duit 100,000. Saya tak akan masuk 1 sen pun. Tengok. Tahu kenapa? Sebab ASB ada kat belakang tu, 3 tu boleh bagi saya duit free. Saya akan ambil financing. Dia gini, emas kita boleh beli hutang. Tak boleh. So saya akan beli emas salah satu termasuk lain. So yang ASB saya guna apa tu? Yang kat belakang tu. Tuan-tuan, nak kaya cepat insya-Allah lah. Guna duit orang lain secara terhormat. Ya, guna duit orang lain. Nak beli hartanah, ada duit 200,000. Kalau ada harga hartanah sebuah, saya tak akan beli cash. Saya akan guna duit yang belakang tu, bank. Duit bank, ya. Bank. Betul. So ASB financing ada, ambil financing. Dia macam ni tuan. Ada benda kita boleh guna duit orang lain. So guna duit orang lain. Contoh beli rumah dengan ASB financing. Financing, okey. Kalau tuan-tuan mampu bayar 1,200, ambil 200,000 terus. So duit 100,000 tak tempat lain lah. Tempatkan 200,000. Sekarang dah boleh 300,000. Belum lagi. Tengok tahun depan macam mana. Tengok siapa yang akan memerintah. Siapa yang akan memerintah. Okey. Sebab tu dalam Bajet bajet saja. Itu bajet dari saja. tu lah. Saya dah tak boleh jadi calon untuk tahun depan. Oi. Tapi Cik Syam, sekiranya pelabur-pelabur kita ada RM200,000 dan tidak mengeluarkan dividen dan bonus, ada pelabur kita mencecah lebih daripada 300 dan hampir sejuta pun, lebih sejuta pun ada. Ya. Sebab dia dah compounding dalam Betul. tu. Dia dah simpan dari muda, cecah sejuta ASB dia. Itu yang okey, kalau kita ada duit 100,000, kalau kita boleh buat pembayaran, ini saya punya pandangan buat pembayaran. Tapi kalau kita tak boleh buat, contohnya kita kerja kampung, letak duit 100,000 tu atau balik kurang 70,000 ke dalam ASB. Letaklah sikit dalam saham kalau nak. Tapi janji kita belajar dah ilmu. Letak sikit dalam emas. Dan tengoklah masing-masing ada kelebihan berbeza. Kalau makan asyik makan durian, rasa tak seronok, nak juga rasa macam makan buah nangka dan sebagainya. Betul. So pelaburan kita biar ada di banyak tempat. Cuma ASB ni dia peace of mind lah. Dia bagi ketenangan. Bukan maksudnya ASB the best, no. Tak ada satu pun pelaburan yang terbaik. Masing-masing ada kelebihan yang berbeza. Ya, kelebihan yang berbeza. Jangan tuan-tuan, jangan compare ROI. Emas tak boleh ada ROI. Dia tak boleh compare dengan ASB, tak boleh. Game dia lain. Ya. Masing-masing ada kelebihan yang berbeza. Betul tu Cik Samsudin, saya pun setuju. Sekarang ni banyak sangat informasi yang kita tak tentu sahih. Especially dalam TikTok lah. TikTok guru kita tak tahu sahih ke tak kan. Betul. TikTok ni banyak telur separuh masak tu.
telur separuh masak. Okey, terima kasih Encik Syamsuddin atas penjelasan dan panduan yang dikongsikan mengenai kemelesetan ekonomi dan bagaimana caranya untuk kita bersedia dan berdepan sekiranya betul-betul berlaku kemelesetan ekonomi. Okey, sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin Encik Syamsuddin nak beri sedikit pesanan kepada penonton-penonton kita mengenai pelaburan dan pengurusan wang. Okey, mungkin saya buat rumpusan macam ni lah. Kita tengok cerita orang putih, right? Pernah tengok cerita Mak Saleh, right? Cerita Avatar ke, Transformer ke, ataupun zaman saya mungkin Rambo dulu ke. Dan kebanyakan cerita je, kalau yang sekarang yang canggih-canggih kita tengok adalah dia berlakon dalam studio. Green screen. Maksudnya bukan naik atas kuda, duduk naik atas robot. Kita tengok macam real. Itu bukan lakonan sebenar. Dan kalau kita tengok drama tempatan, ada yang jadi suami orang, jadi isteri orang, jadi anak. Bukan the real one. Kita semua ni adalah pelakon yang sebenar, tuan-tuan. Tuan-tuan berlakon. Lakonan tuan ni duduk depan sekali. Ya? Masing-masing buat lakonan. Cik Puan tadi saya nak jumpa. Ya? Masing-masing kita sebenarnya kita sedang berlakon. Ya? Dan kalau kita tengok cerita orang putih yang bagus, orang fokus, orang enjoy. Sebab filem lah, kadang kita tak tahu apa buat next. Kalau drama tempatan kebanyakan, bukan semua drama tempatan, ada yang berkualiti. Saya pun tengok. Ada setengah drama tempatan hanya tukar tajuk je. Kisah cinta benda yang sama. Kebanyakan lah. Jadi sama diri kita, tuan. Hidup kita jadi tak seronok apabila kita ikut apa orang lain buat. Itu drama tempatan. Ya? Tuan-tuan adalah pelakon utama, pengarah filem, penerbit filem. Alang-alang buat filem, sebelum kita mati, buatlah filem box office. Maksudnya tuan-tuan design sendiri. Belajar kat sini kalau boleh. Datang cek kat sana. Cek pergi Maybank, pergi CIMB Bank, pergi RHB. Pergi. Supaya untuk tuan nak plot design filem tuan. Ya? Jumpa Mas, belajar juga pasal Mas. Hartanah, belajar juga. Lepas tu baru tuan susun game tuan. Ya, game. Macam abang saya. Anak dia dapat PTPN, tahu apa dia suruh? Kau ambil duit PTPN yang kau dapat, masuk dalam SB dulu. Dia buat macam tu. Anak dia memang tak boleh terima. Mula-mula tak boleh terima. Okay, you compare. Buat setahun ni tengok dengan kawan kau. Kamu budak muda tak boleh. Dia buat macam tu. Dia challenge tu. Lepas tu tahun ni saya jumpa anak saya. Duit kat mana? Kat SB. Dah ni, belum ni tak setuju. Kata kawan kata rugi. Dah, kita kena tunjuk. Jadi filem kita, dia daripada muda guna duit contoh PTN, dia letak dalam tu anak lah. Macam kita tuan-tuan, filem kita mesti box office all the time. Jiran kita, anak kita, kaum kerabat kita, masyarakat memandang kita berdasarkan filem kita. Salah satu filem kita adalah pelaburan lah. Kita beli kereta, orang akan tengok filem kita. Dulu beli kereta baru, sekarang dah pakai kereta buruk lah. Ada orang filem dia buruk, baru. So which one yang kita nak? Start dengan baru, lepas tu end up buruk ke ataupun yes? Sebab ASB tuan, selagi dia ada lah. Sebab modal dia tak berkurang. Sebenarnya by right dia kena berkurang. Itu kelebihan yang ada kat ASB. Bukan maksudnya, saya dah kata ASB is not the best. Emas is not the best, hartanah is not the best. Tak ada satu pelaburan pun the best. Tapi masing-masing ada kelebihan yang berbeza pada situasi yang berbeza. Contoh, ASB Disember happy. Siapa yang ada ASB yang nak kena lemah jantung mungkin tak kena lemah jantung bulan Disember. Cuba tengok orang ada ASB. Berbanding tak ada. Yang kena lemah jantung bulan berapa? Ya, orang SB sebab bulan nak happy dah. Bulan 12 memang happy dah. Sekarang dah happy ni. Cepat sikit lagi. Kalau yang ada SB 2, bulan 3 pun dia happy, tersenyum. Betul. Ya? Betul. Jadi tuan-tuan, rancang biar ada game, biar ada lah. Bermula. Kalau selama hidup kita selama ni kita rasa filem kita boring. Cuba ubah tahun ni dengan ada ni, cuba kita buat. Kalau kita tak pernah buat SB, buat. Kalau kita buat tapi tak berjaya, tengok kita ikut yang mana. Kalau kita ikut fahaman mazhab telur separuh masak, jangan. Betul. Ya? Jangan guna dividen. Tahan macam saya kata 10 tahun. Kalau boleh, tak boleh 9, tak boleh 8, 7. Tak boleh 3 tahun. Sekurangnya tahan. Lepas tu baru kita guna. Sebab kalau tuan buat betul, gaya tuan, baju, hujung rambut, hujung kaki tuan boleh guna dividen je. Setiap tahun nak korban ke, nak melancong ke, nak gaya 1 sen tak payah guna duit bonus. Guna duit dividen je. Kalau kita tahan lah. Kena bersabar. Kalau tak bersabar memang tak ada lah.
Tak ada benda yang boleh kita capai dalam masa setahun ya. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Filem, laporan kita untung bukan kerana SB. SB dah terbukti. Pagi tadi saya sebut dah. Dividen yang SB dah bagi boleh buat 20 KLCC. Kuantan boleh ada satu. Kuala Terengganu boleh ada satu. 100 bilion lebih dividen yang dah dikeluar. Cuma kita tengok kita dapat berapa bilion daripada SB. Kalau simpan RM10 jangan, anak-anak kita pun dah buka akaun seawal yang boleh. InsyaAllah. Dan letak pelaburan kita dalam 4% ke atas ya. Dalam akaun saving saya tak galakkan tuan-tuan. Jangan letak dalam akaun saving. Betul, saya setuju sangat. Yang orang duk takut simpan duit dalam bank hilang, right? Betul. Itu not bit okay. Orang yang filem biasa takut simpan duit dalam akaun saving kerana takut hilang. Itu filem biasa tuan. Filem box office memang tak simpan kat situ sebab dia ada inflasi. Itu Betul. beza filem box office dengan filem drama tempatan. Drama tempatan orang akan cakap, duit aku hilang lah. Kan hilang dari kau. Duit kita kalau simpan dan saving memang hilang. Dia berkurang inflasi tu. Yo, boleh So filem kita mesti box office. Skrip yang kita cakap orang dah tahu filem kita box office atau tak ya. Dia tak kira education kita tinggi mana tuan-tuan. Buat filem kita sendiri. Jangan ikut orang lain, ikut undang-undang, jangan langgar yang tu, jangan menipu orang, jangan rasuah sebagainya lah. Wallahualam, hanya Allah yang tahu segala-galanya, sebenar-benarnya dan sebetul-betulnya tentang topik yang dibicarakan. Oleh itu maafkan saya. Wallahualam. Ya, terima kasih tepukan gemuruh untuk Cik Samsudin atas penjelasan dan nasihat yang diberikan, dan diharap segala tips-tips yang diberikan dapat digunakan untuk kita menjelang tahun 2023 nanti. Betul tak, Mai? Ya, dan jangan lupa dua pesanan Cik Samsudin tadi. Apa yang pertama? Kita kenalah berbelanja secara berhemat. Betul. Dan beli barang keperluan yang perlu saja. Betul. Tak berdosa pun kalau kita pergi jogging pakai seluar jeans. Pun boleh. Tak berdosa Jangan pun ikut kalau orang. tak ada elemen London dekat rumah time raya. Ya, okey. Jadi kita kena mula, lebihan yang ada tu mulalah melabur di dalam ASB pada yang tak ada ASB. Bagi yang dah ada tu bagus. Mungkin boleh ikut saranan Encik Samsudin juga untuk membuat ASB financing. Betul. Dan kepada pengunjung-pengunjung dan juga warga yang tengah menonton di sesi sembang-sembang di FB Live kita, dan kami akan berada di Kuantan City Mall pada pukul 10 malam ini. Mai dah sedih dah, Mai. Kita dah nak habis dah. Dah nak habis Daris. Tapi jangan risau, pada Ya. pukul 8 malam ni kita ada lagi satu sesi sembang-sembang ASNB Ya. bersama penonton di FB Live kita. Dan juga kita bersama di Kuantan City Mall. Program ni akan berakhir pada pukul 10 malam nanti. So orang Kuantan yang nak hadir, jangan lupa datang ke sini sebelum pukul 10 malam. Kita masih ada lagi pelbagai hadiah menarik, pelbagai program yang menarik, dan kami juga pegawai perancang Betul. kewangan yang bertauliah untuk membantu anda semua memberi cadangan dan untuk membantu anda membuat pelaburan dalam ASB ada je di sini. So mari datang ke Kuantan City Mall memeriahkan lagi program ramah mesra ASNB. Ya, sekian saja. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa malam nanti. Bye-bye.